Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dihormati, bila sebut assalam, ada kaitan dengan perkataan salam. Allah berfirman, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada manfaat sedikit pun harta benda kamu, anak pinak kamu, keturunan kamu, pangkat kamu, kedudukan kamu, kemasyhuran kamu, semua tidak ada manfaat sedikit pun bila di hari akhirat kelak. Illa, Allah sebut illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah, orang yang bertemu dengan Allah di mahsyar kelak dengan jiwa yang sejahtera. Sebab itu bila kita ucap Assalamualaikum, kesejahteraan ke atas kamu membawa maksud sejahtera zahir, sihat tubuh badan, sejahtera mental, sejahtera emosi, sejahtera spiritual, dan juga sejahtera dari sudut mental, fizikal, emosi, spiritual. Itulah dia. 4 unsur utama kita nak sejahtera semua. Kemudian warahmatullah, kita doakan rahmat Allah. Kita tahu kita tak boleh masuk syurga tanpa rahmat Allah, dan hidup kita tak akan bahagia tanpa rahmat Allah. Kerana terkandung dalam rahmat Allah itu segala yang kita perlu dan segala yang kita mahu. Nabi pernah bersabda, tidak ada seorang pun daripada kalangan kamu yang boleh selamat daripada api neraka Allah. Lalu sahabat bertanya, adakah termasuk kamu ya Rasulullah? Rasul kata, ya benar. Hanya saja Allah telah memberikan rahmatnya kepadaku. Maksudnya Nabi telah confirm dapat rahmat Allah, tapi kita masih lagi meminta dan mengharapkan rahmat Allah. Jadi bila ada orang doakan Assalamualaikum warahmatullah, seolahnya itulah nikmat yang paling besar. Kalau kita tak ada nikmat apa hari itu, kita rasa tak ada nikmat, sedih ke, kecewa ke hari itu banyak. Tapi bila ada yang mendoakan supaya kita dapat rahmat Allah, mudah-mudahan doa orang itu makbul, lalu kita akan dapat diharamkan neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian dalam doa salam ada wabarakatuh, keberkatan. Keberkatan. Rumah kita tak boleh bawa masuk dalam kubur, tak boleh bawa sampai kepada mahsyar. Kereta, anak, isteri, tetapi keberkatan daripada rumah, kereta, harta benda itu boleh kekal selama-lamanya. Sebab itu bukan isteri yang cantik, isteri yang rajin, tapi isteri yang berkat. Maka rajin, cantik, baik itu akan kekal sampai dan dijaga oleh Allah sampai ke syurga. Bukan anak yang bijak berjaya, tetapi anak yang bijak berjaya dan diberkati oleh Allah, yang barakah, suami dan juga segala harta benda yang barakah. Sebab keberkatan saja yang akan mengekalkan apa yang kita ada sekarang untuk dibawa sampailah ke akhirat. Harta yang berkat, kereta yang berkat, rumah yang berkat, isteri yang berkat, anak yang berkat, kawan-kawan yang berkat. Apa maksud berkat? Ziyadatul khair, iaitu bertambah-tambah kebaikan dan kebaikannya berpanjangan. Masya Allah. Mudah-mudahan majlis kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Majlis ini akan berakhir nanti, tetapi majlis ini jika diberkati dan kita adalah orang yang berkat hadir dengan menghormati majlis ilmu, dengan cuba sedaya upaya memberikan tumpuan, ikhlas datang kerana Allah, lalu majlis ini akan bersaksi dan akan menjadi satu catatan yang akan kekal sampai akhirat. Dia akan kekal, pahala yang kekal yang kita akan bangga dan syukuri di akhirat kelak. Itu maksudnya berkat. Dia berkekalan dan dia bertambah-tambah kebaikan. Ada orang daripada majlis ilmu, dia berubah jadi lebih baik, dan dia dapat satu kekuatan dan jawapan daripada majlis ilmu kerana niatnya yang ikhlas hadir. Allah akan beri jawapan kepada persoalan, Allah akan beri kekuatan. Tapi kalau hadir sebab-sebab dunia lebih besar, sebab-sebab manusia lebih besar, sebab diwajibkan hadir, nama naik contohnya, terpaksa. Tapi tak ada muka terpaksa ni ya. Semua ni volunteer ya. Ke ada orang ni paksa-paksa nama naik, tak berebut-rebut lah ni. Bila nampak taman syurga, majlis ilmu berebut ni. Mana yang kosong tu mungkin dia apa ni panggil, apa tu kita panggil istilah invisible. Nampak tak nampak. Mudah-mudahan para malaikat yang tidak kelihatan juga turut bersama. Alhamdulillah. Jadi nak bagi salam ni, sekali lagi kita jawab dengan semangat dan sedar. Bukan tahu itu salam, tapi sedar itu adalah salam dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Masya Allah. Balik rumah, first bagi salam dulu kan. Bagi salam pada suami, bagi salam pada isteri. Walaupun ada benda yang kita rasa nak marah tadi ni, kita bagi I love you tak balas-balas. Kita bagi I miss you, suami tak balas-balas. Isteri bengkak je, tunggu balik. Macam mana pun nak marah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Janganlah bila bagi salam dengan doa, berilah dengan tenang, berilah dengan gaya kita meminta dengan Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Kementerian Pertahanan Malaysia dengan kerjasama kelab-kelab di bawah Kementerian Malaysia. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan MC iaitu Puan Siti Fatimah Omar. Dan yang dihormati lagi dimuliakan iaitu yang pertama Yang Mulia Raja Datin Seri Datuk Hajah Salbiah binti Tengku Nujumuddin selaku penaung Puspanita Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Raja Datin Seri Datuk, Masya Allah, merupakan jiran. Saya dengan Datuk Datin Seri Datuk adalah berjiran selang 3 buah rumah saja di Seremban. Tapi Datuk ada lebih banyak tinggal di Taman di KL ni. Tak apa, tak sebut pun tak apa. Ni Menteri Pertahanan tak boleh sebut ya rumah. Tapi Alhamdulillah, Allah berikan saya peluang mengenali Datin Seri Datuk Yang Mulia daripada tahun 2008. Lama dah kan, lebih 10 tahun. 2008 masa tu saya bertugas di JAKIM, kemudian dihantar bertugas ke Negeri Sembilan dan saya menjadi AJK Kerohanian Puspanita Negeri Sembilan. Dan ketika itu Datin Seri, Yang Mulia Datin Seri adalah pengerusi lah Puspanita, pengerusi penaung Puspanita Negeri Sembilan. Jadi selalulah mesyuarat bersama-sama. Mula-mula kita masuk kerja terus jadi AJK Kerohanian bla bla bla. Jadi meeting, tetapi Datuk minta maaf ya, Yang Mulia Datin Seri Datuk gitu. Masya Allah, seorang yang sangat humble, sama dengan juga pasangannya iaitu rakyat Negeri Sembilan lebih kenali sebagai Tok Mat. Siapa yang tahu bagaimana kredibiliti ataupun karakter Tok Mat ni akan fahamlah. Begitulah cerminan suami adalah cerminan isteri, isteri adalah cerminan suami. So biasa kadang bertemu dengan Tok Mat tu dalam taman kami, seorang je jogging, tegur-tegur, boleh borak dan sebagainya. Jadi itulah sedikit kan nanti Datuk dah malu, Datuk dah segan, tak boleh. Tetapi anda kalau dah kenal, Alhamdulillah, Datuk pun pernah datang rumah saya pun pernah pergi. Jadi kami ni adalah jiran. Tapi dah berapa bulan tak jumpa macam tu lah, susah nak jumpa. Akhirnya jumpa kat sini macam seronok lah jumpa jiran kan. Alhamdulillah. Jadi kita semua insya-Allah jiran juga kan. Oh, tiba-tiba ya klaim jiran ya. Ya, sebab Malaysia tak bersamanya, jiran lah jauh dekat. Dan mudah-mudahan kita berjiran di syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada yang berbahagia Datin Seri Non Laili binti Hamzah, iaitu pengerusi Puspanita Kementerian Pertahanan. Yang berusaha Dr. Muhammad Bakhari bin Ismail, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan. Seterusnya kepada yang berusaha Datin Rozzanina binti Wahab, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan. Barisan Kepimpinan Puspanita Kelab Kaki Tangan Awam KAKIP, Persatuan Kebajikan Awam Islam PKPAI dan Surau Al-Hidayah Mindef, pegawai-pegawai kanan Kementerian Pertahanan dan seterusnya semualah pegawai-pegawai yang hadir, isi-isi pegawai, muslimi-muslimat yang hadir di sini dan juga yang menonton secara live. Subhanallah, Alhamdulillah. Pagi-pagi makan roti bakar, apa khabar? Oh, jawapan tu tak boleh diterima, kena dengan pantun juga. Ada siapa wakil? Tengah hari makan nasi lauk udang galah, Alhamdulillah. Okey. Ada lagi pantun ni. Okey, petang makan nasi cicah budu, I love you. Ada yang nak jawab? Oh, Wan, ada mahir pantun. Oh, hari ni cuti. Sebelum tidur cari kutu, I love you too. Gitulah lebih kurang pantun. 2 kerat
Saya bagi pantun, saya beli, saya jual. Saya jual, saya beli. Alhamdulillah, muslimin muslimat di hadapan saya ini, Masya Allah, Tuan Air pun tadi ketar-ketar lain macam ya di Menteri Pertahanan ni. Barakallah. Anda adalah khalifah Allah yang Allah pilih untuk berada di satu kementerian yang menggalas tanggungjawab yang sangat berat. Sama ada anda adalah anggota, anda adalah kaki tangan, ataupun anda adalah isteri ataupun suami kepada kaki tangan. Tapi yang saya tahu ada isteri-isteri yang datang ke semua anggota, semua staf, semua kaki tangan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikat bahawa Allah memilih di antara malaikat, jin dan juga manusia, Allah pilih manusia untuk jadi khalifah di muka bumi. Allah pilih kita untuk jadi khalifah. Kalau kita tengok antara tiga ini, malaikat, jin dan manusia, soalannya kita lah ciptaan yang paling lemah berbanding dengan malaikat dan juga alam jin, kehidupan jin, kemampuan jin. Firman Allah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan apabila Allah berkata kepada malaikat bahawa sesungguhnya aku ingin menjadikan manusia sebagai khalifah. Qalu, lalu berkatalah para malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lalu malaikat bertanya dan berkata kepada Allah, ya Allah, adakah kamu ingin menjadikan manusia itu sebagai khalifah, yang mana manusia itu akan melakukan kerosakan demi kerosakan di muka bumi, dan manusia itu akan menumpahkan darah saling membunuh? Wa nahnu, dan kami ini ya Allah, malaikat kata kepada Allah, kami ini para malaikat, nusabbihu, sentiasa bertasbih kepadamu, nusabbihu bihamdika, dan kami sentiasa memujimu tanpa henti, wa nuqaddisu lak, dan kami sentiasa menyucikanmu ya Allah. Allahu Akbar. Ada masalah audio ke? Buka terus je. Semua suara tak dengar? Tak apa, buka terus. Jadi berhenti. Saya terganggu. Okey, subhanallah. Tapi dia akan gema sikit lah. Mungkin ada backup wire. Okey, subhanallah. Tuan-puan muslimin muslimat, apabila Allah berkata kepada malaikat untuk pilih kita sebagai khalifah, khalifah di tempat kerja dan khalifah di dalam rumah tangga, dalam kehidupan. Tajuk kita pada hari ini iaitu integriti dalam institusi rumah tangga. Bagaimana kita amanah dalam rumah tangga, bagaimana kita ada sifat ihsan dalam rumah tangga. Ihsan dan amanah ini yang saya akan kupas di bawah maksud integriti. Hari ini ramai isteri yang tidak amanah sebagai seorang isteri. Ramai suami yang tidak amanah menjadi suami. Ramai ibu bapa tak amanah menggalas tanggungjawab sebagai ibu bapa. Ramai yang tak ada ihsan sebagai isteri, suami dan ibu bapa. Apa maksud ihsan? Nabi bersabda, ihsan itu bila ditanya oleh malaikat Jibril, famal ihsan, apa itu ihsan? Malaikat Jibril tanya, famal ihsan, apa itu ihsan? Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu melakukan sesuatu, melakukan ibadah, kamu buat apa-apa, merasakan bahawa kamu dapat melihat Allah, dan jika kamu tak rasa kamu melihat Allah, kamu merasakan Allah melihat kamu. Hari ini ramai mana suami berwasap mesra dengan perempuan lain, isteri orang ke, anak dara ke, tanpa rasa berdosa dan tak rasa Allah melihat. Sedangkan pada hari ini hati sangat rapuh, mudah sangat ada penyakit hati. Seorang lelaki mesej seorang perempuan, tanya khabar je, apa khabar? Lepas tu bagi emoji yang senyum mata sepek tu. Yang tu pun yang menerima, kenapa ni dia tanya khabar aku ni? Jawab baik. Kenapa tanya? Saja teringat kat awak. Oh, itu dah berapa hari dia akan angau tu. Nak kata hari ini rapuhnya iman kita ni sangat mudah terusik dengan ada pihak luar, lain lagi berlainan jantina bila ambil berat. Kadang-kadang dengan pasangan susah nak bagi emoji mata love tu, emoji mata sepek tu. Tetapi dalam grup dia akan main jadi orang yang ceria, orang yang periang, orang yang ramah dengan semua orang.
ambil berat. Tetapi dengan suami, dengan anak-anak, kadang dengan grup adik-beradik, krik-krik je. Sangat mudah fitnah dan juga gangguan seksual tanpa sedar, ataupun gangguan emosi, jatuh cinta. Bukan nak jatuh tapi terjatuh katanya. Tidak akan berlaku terjatuh kalau tak ada movement, takkan duduk tiba-tiba jatuh. Mesti ada movement, mesti ada sesuatu. Saya bukan nak sentuh isu viral ni. Walaupun nampak macam Ustazah ni macam mesti banyak tengok scroll stok FB. Memang pun 2 hari lepas, semalam saya letak kalau isu viral 2 hari je. Saya tak boleh tengok lebih. Dalam perjalanan semalam saya duduk tengok, saya scroll jugalah, video-video lama kan. Lepas tu saya kata cukup, hari ni saya takkan buka dah. Paling lama saya letak isu viral, saya akan ikuti 2 hari je. Kalau dapat sehari tu lagi baguslah. Sebenarnya nak belajar sesuatu, nak tengok apa isu dan sebagainya. Cuma tajuk integriti dalam keluarga saya akan kupas sebagaimana pengalaman saya jadi perunding cara rumah tangga. Saya nak kembali semula kepada firman Allah tadi. Firman Allah ni kalau kita faham dan kita menjadi khalifah, tuan-tuan puan-puan jadi khalifah di Kementerian Pertahanan ini, tuan-puan akan faham kedudukan tuan-puan sekalian, peranan tuan-puan sekalian, jawatan tuan-puan walaupun pangkat tinggi ke rendah, walaupun yang paling rendah, adalah satu amanah yang sangat berat. Kedua, satu kemuliaan yang sangat tinggi daripada Allah kepada tuan-puan sekalian. Masya Allah. Bila Allah berfirman kepada malaikat, Allah ingin memilih manusia sebagai khalifah. Apa maksud khalifah? Mereka yang menjalankan tugas dan amanah untuk mentadbir bumi ini. Bumi ini bukan ditadbir oleh malaikat ataupun ditadbir oleh jin, tetapi bumi ini Allah pilih manusia yang akan menguruskan dan mentadbir. Lalu kita baca dalam Al-Quran, Allah menyebut apa? Allah tundukkan apa? Allah tundukkan bumi dan isi untuk manusia. Kalau kita tengok manusia kecil, kita kecil je, comel je, betul tak? Dibandingkan dengan gajah, mana lagi besar? Gajah lebih besar. Tetapi manusia yang kecil boleh mengalahkan gajah dengan ilmu, dengan akal, boleh menundukkan gajah. Dan itulah jawapan Allah kepada malaikat bila malaikat bertanya, kenapa ya Allah memilih manusia sedangkan manusia itu akan melakukan kerosakan dan manusia itu akan saling membunuh dan menumpahkan darah, sedangkan kami ya Allah para malaikat ini sentiasa menyucikanmu, memujimu dan sentiasa bertasbih kepadamu dan sentiasa taat sepanjang masa, tidak pernah engkar perintahmu. Tapi manusia adalah makhluk yang paling engkar denganmu ya Allah, manusia yang paling kurang syukur kepadamu ya Allah. Lalu apa jawapan Allah kepada malaikat? Sesungguhnya aku mengajarkan kepada Adam, aku mengajarkan kepada manusia kalimah-kalimah, yakni ilmu yang Allah tidak berikan kepada malaikat dan juga jin. Kerana itu mulianya kita manusia dan Allah pilih kita sebagai khalifah yang mentadbir muka bumi kerana ilmu, kerana pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita nak kecilkan tu, pergilah kepada kita, Allah pilih kita jadi khalifah untuk rumah tangga. Tuan-tuan adalah khalifah, ketua rumah tangga. Pemimpin dalam rumah tangga, puan-puan adalah pemimpin dalam rumah tangga puan-puan. Bukan berebut kuasa ni. Bukan suami ke pemimpin. Dua-dua adalah pemimpin berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Nabi bersabda, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kamu akan ditanya akan kepimimpinanmu. Nabi sebut raja pemimpin, raja akan ditanya, rakyat pemimpin, rakyat akan ditanya. Pemimpin akan ditanya, rakyat akan ditanya. Kemudian Nabi sambung sabdanya, lelaki adalah pemimpin dan rumah tangganya, dia akan ditanya akan kepimpinannya, dan wanita adalah pemimpin dan rumah tangganya, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Jadi orang perempuan jangan senang hati. Esok awaklah menjawab di hadapan Allah. Kita pun akan menjawab di hadapan Allah kelak. Adakah kita menjalankan tanggungjawab sebagai isteri, sebagai ibu? Ada tanggungjawab. Sebab itu Allah beri kita akal, Allah beri kita kekuatan emosi, Allah beri kita kemampuan bekerja, cari rezeki dan sebagainya. Ada tanggungjawab di situ. Bukan untuk keseronokan dan kita rasa, kita pun cakap, abang, poket awak poket saya, poket saya poket saya. Beg duit saya, beg duit saya, beg duit awak, beg duit saya. Kadang-kadang apabila kita tidak faham kenapa kita keluar bekerja, dulu niat untuk apa, akhirnya bila sampai masa kita terlalu berkira, sampai masa hilanglah rasa kasih sayang dan kemesraan suami isteri. Bila pasangan terlalu berkira, dengan kawan-kawan tak berkira, dengan pasangan berkira.
Ini saya cerita kalau suami bertanggungjawab. Jangan cerita suami tak bertanggungjawab, yang suami yang tak bagi nafkah tu cerita lain. Tapi hari ini kerana kehendak keduniaan yang begitu besar, begitu tinggi, ramai manusia mula berkira walaupun dengan ahli keluarga yang terdekat, walaupun dengan orang yang dia berkongsi hidup. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita khalifah dan kita hamba Allah. Sebagai khalifah, kita kena jadi khalifah yang muslim, khalifah yang memberikan kebaikan. Sebagai hamba Allah, kita kena jadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang baik. Khalifah yang muslim, khalifah yang memberi kebaikan. Dan tuan-puan ditakdirkan oleh Allah daripada sekolah rendah, sekolah menengah, belajar universiti, lepas tu tiba-tiba kerja di Kementerian Pertahanan. Ke memang kita mohon? Tahu-tahu je, macam mana boleh duduk Kementerian Pertahanan ni? Tiba-tiba je, pula tuan-tuan, tolong tepuk sikit orang sebelah. Oh, dia yang dia tepuk orang. Tapi sebenarnya kalau kita fikir-fikir balik, dulu ada tak di kalangan tuan-tuan puan-puan ni bila ditanya apakah cita-cita saya nak bekerja di Kementerian Pertahanan? Tak ada kan? Saya nak memegang jawatan sekian-sekian. Tak ada. Betul lah tu. Masya Allah. Betul lah tu. Kita pun tak tahu rupanya perjalanan hidup kita, Allah takdirkan kita bekerja di sini, cari rezeki di sini. Dan itulah kawan-kawan sebelah kiri kanan tuan-puan sekalian. Rasa okey tak dengan orang kiri kanan tu? Ke terpaksa je lah terima macam mana? Dah tak ada pilihan. Hadap je lah muka bos ni. Hadap je lah muka ni. Nak lari ke mana lagi? Subhanallah. Tuan-puan sekalian, keluarga di rumah is keluarga. Keluarga di tempat kerja adalah keluarga juga yang sangat penting. Kedua-duanya adalah keluarga. Kita perlu anggap keluarga, rakan-rakan, bos-bos, majikan ataupun sahabat-sahabat yang kita bekerja di tempat kerja. Ada orang dia guna ayat macam ni. Ustazah, saya family man. Saya apa-apa keluarga nombor satu. Isteri pun ada perempuan cakap macam tu. Saya apa-apa keluarga nombor satu. Family first. Okey, jadi sekarang saya tersepit. Kadang-kadang dapat arahan kena bertugas pada waktu sepatutnya saya berada bersama dengan keluarga saya. Ibarat gitulah. Dia sebenarnya tak puas hati. Dia kena diberi arahan bertugas malam ke, kadang hujung minggu ke, ataupun kena kerja lebih masa sikit. Saya kata kalaulah macam tu, saya sarankan tuan berhenti kerja dan jaga keluarga sepenuh masa. Nanti tuan tak ada kurang pun masa dengan keluarga, dan jagalah keluarga sebab tuan kan kata semuanya yang paling utama keluarga. Tak boleh lah, saya bekerja memang untuk keluarga. Lalu saya katakan, kalau tuan sayang keluarga di rumah, tuan akan sayang pekerjaan tuan dan keluarga tuan di tempat kerja. Sebab hasil daripada kerja itulah tuan bawa balik ke rumah. Itulah yang menentukan keberkatan dari segi rezeki. Daripada rezeki itulah tuan beli rumah untuk ahli keluarga. Daripada rezeki itulah tuan beli kereta untuk kemudahan keluarga. Daripada rezeki itulah bayar yuran, beli makanan dan pakaian dan semuanya untuk keluarga. Sebab itu ciri-ciri orang yang ada integriti di rumah, sangat sayang keluarga, sangat bertanggungjawab dengan keluarga, dia adalah orang yang sangat bertanggungjawab di tempat kerja. Kalau kita tengok dari segi credibility ataupun dari segi karisma, ketanggungjawab di tempat kerja, dia culas, kerja 8 jam tapi betul-betul buat kerja 2 jam je, 3 jam je. Yang lain tu buat-buat macam sibuk, kejap tengok tu, kejap ni, okey, buat-buat letih, buat-buat risau dalam mimpi, buat-buat mikir. Contoh je, saya bukan cakap kat sini ya. Buat-buat bagi tumpuan, padahal dekat bawah duk scroll benda lain. Buat-buat angguk faham, padahalnya duk pilih kat Shopee nak warna ni ke warna ni. Kan, buat-buat. Banyak sekarang ni kita kurang integriti, tak rasa Allah melihat kita buat kerja, buat-buat serius, buat-buat. Okey bos, okey. Dalam hati fikir lain, dalam fikiran pun fikir lain. Nak makan mana lepas ni, nak di mana. Contoh ya. Allah Maha tahu apa yang terkandung dalam hati. Orang yang bekerja bersungguh-sungguh sampai orang kata kau ni beria sungguhlah bekerja. Relax lah, chill. Hidup kita kena tenang. Kau jangan jadi rajin sangat, nanti bos cari kau. Kau rajin sangat, susah nak cuti tau.
Macam-macam lah ayat-ayat. Minta maaf lah saya sebut macam ni, sebab ayat-ayat ni saya selalu nampak, saya selalu dengar. Baik, jangan jadi orang penting, nanti susah nak cuti. Macam aku ni, wujud tak wujud ya. Na'udzubillah ya, na'udzubillah. Ada orang, dia kerja, gaji dia 2,000, tapi kerja macam gaji 8,000. Percayalah, Allah akan beri kehidupan dia macam gaji 8,000. Ada orang gaji 5,000, kerja macam 1,000, percayalah rezeki dia tak pernah cukup. Tak cukup je, sebab tak kena je. Pergi bercuti juga, balik bercuti bergaduh laki bini. Itulah anak hotel mahal sangat. Itulah saya dah cakap tak pergi pak tu. Itulah awak nak makan. Bergaduh bukan bertambah kasih sayang. Itu antara tanda-tanda rezeki kita tak berkat. Patut bercuti, tambah kasih sayang. Patut makan luar, tambah erat kasih sayang. Patut rumah dah ada sofa selesa, berehat lagi tenang. Tapi gaduh sebab tak kena. Muhasabah diri kita, kemungkinan ada rezeki yang tak berkat. Boleh jadi kita bayar zakat, kita tak ada terlibat riba. Boleh jadi kita tak terlibat dengan rasuah. Tetapi kerana kita tidak ada integriti dan amanah dengan waktu kerja dan dengan tugas yang diberikan, maka dia akan efek kepada keberkatan rezeki itu. Itu yang kita sebut integriti keluarga. Memang ada kaitan dengan integriti di tempat kerja. Ada orang bila dia amanah dengan kerja sampai orang label-label. Oi, ada tak di sini orang yang memang bila dia datang je orang lain terus buat kerja? Ada macam tu. Bila dia masuk je orang terus okay. Ada gitu. Alhamdulillah. Baguslah. Ke sebab dia menakutkan? Okeylah, kalau sebab takut sampai hormat, okey. Bos-bos masuk mungkinlah ya. Tapi saya ingat pengalaman saya kerja dulu, walaupun dia bukan bos apa, tetapi dia seorang yang sangat amanah. Dia jarang borak, dia fokus kerja. Kalau dia habis kerja, dia pergi jumpa bos. Ada lagi tak tugas-tugas yang boleh saya buat? Oi, luar biasa tuan-tuan. Saya rasa lepas ceramah hari ni tuan-tuan berebut ni jumpa bos, beratur ni. Kenapa? Kerja saya dah habis, saya tak boleh ni. Kena ada kerja baru ni. InsyaAllah. Tuan-puan, muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Okey. Walaupun nampak gurau-gurau ya, nantilah saya cerita beberapa kisah kehebatan orang-orang biasa tapi kerja luar biasa. Akhirnya Allah berikan anak luar biasa, keluarga luar biasa, rezeki luar biasa, gaji biasa je yang kerja bahagian rendah-rendah. Pengalaman saya kerja 9 tahun di agensi kerajaan. Saya jumpa orang-orang yang integriti sangat hebat. Saya sendiri malu dan belajar daripada mereka. Kalau kita nak borak lama sikit pun, maaf ya Ustazah, sekarang waktu kerja saya nak buat kerja ya. Sentak, Ustazah tu kena tegur. Betul. Dah lah Ustazah ni ceramah, suka bercakap kan. Kadang saya borak dengan cleaner je tau. Saya cerita dulu kisah pertama. Integriti seorang cleaner. Gaji cleaner berapa? Dalam 1,200, tolak-tolak baki 900 macam tu. Seorang ibu tunggal. Anak 5 orang lebih kurang. Umur dia 50 lebih. Makcik cleaner dah. Saya sampai pejabat 7.30. Dia pukul 7 suku tu dah sampai dah. Saya masuk dan 7.20 gitulah. Kan kita ada 3 waktu anjal tu kan. Jadi dah hantar sekolah, saya masuk 7.30. Saya sampai mesti makcik ni dah ada. Saya tanya makcik masuk kerja pukul berapa? Pukul 8 Ustazah. Tak ada masa anjal macam Ustazah ni. Habis tu kenapa dah masa ni dah sampai? Tak puas hati ya. Lebih baik awal daripada lambat. Oh, terasa. Okey, betul makcik. Habis tu, tapi awal sangat makcik. Yelah, kot jam lah apalah. Seremban mana ada jam. Betul tak Datuk Seri? Tak jam. Dia rumah dia tak jauh daripada saya. Lepas tu bila dia ngemar-ngemar, dia bersih-bersihkan. Tak berhentilah mengelap tu. Makcik, dah bersih sangat dah cermin ni. Tak payah lap dah. Ustazah ni waktu kerja, saya kena cari kerja. Kadang bertembung dia dekat tandas duduk mop. Makcik, macam mana nak borak ni mulut anjing borak. Dia pun layan sekejap. Okey ya Ustazah ya, saya nak kerja ya. Subhanallah, sampai petang saya tengok ada kawan-kawan dia dah lepak, dah rehat, dia buat kerja lagi. Nyapu, cari je kerja walaupun dah bersih. Satu hari saya pergi rumah dia. Rumah flat, tingkat 3, tingkat 4 naik tangga. Saya tengok rumah dia bersih, kemas. Saya cuba kenal anak dia, hebat, berjaya. Anak yang penyayang, sangat hormat ibunya. Walaupun dia ibu tunggal membesarkan seorang-seorang anak berbelas tahun ke puluh tahun.
tapi anaknya sangat santun, baik dan berjaya semuanya, dan kehidupannya sangat tenang. Saya melihat keberkatan dia sangat amanah dan integriti, walaupun tak ada siapa pun bagi anugerah tukang cuci terbaik ke, anugerah pekerja cemalang ke, ada orang puji ke, tetapi dia tahu pekerjaan dia dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu cakap dekat makcik ni, makcik dalam satu bangunan ni, orang muliakan saya pegawai, orang hormat saya pegawai, ada pegawai sekarang, tetapi boleh jadi makcik orang yang paling mulia di sisi Allah, pekerja paling mulia dalam bangunan ni. Kerana makcik orang yang ada integriti, makcik orang yang amanah sangat dengan tugas. Walaupun tugas yang orang tak pandang, tukang cuci. Masya Allah. Allahu Akbar. Tuan-puan, muslimi, muslimat dimati Allah sekalian. Ada satu kisah, banyak pula kisah. Boleh ke kisah-kisah ni? Sebelum pergi kisah-kisah, kita pergi kepada tajuk kita dulu. Sebenarnya kisah tu berkait dengan tajuk kita kan. Integriti dalam institusi rumah tangga. Siapa dah kahwin angkat tangan? Masya Allah, si baik mengaku ya. Aduh, siapa belum kahwin lagi angkat tangan? Oh, maksud saya tadi dah kahwin. Yang belum kahwin lagi-lagi. Oh, jadi seorang je angkat tangan, yang lain tu dah kahwin lagi-lagi lah ya. Masya Allah. Dah kahwin lama, pengantin sentiasa baru walaupun dah lama kahwin. Masya Allah. Yang wanita kebaikan dah nikah, ada suami dan anda adalah isteri, dan ada yang belum berkahwin, kita doakan ya Allah kurniakanlah buat yang belum berkahwin ataupun yang sudah tidak ada pasangan. Ya Allah kurniakanlah pasangan yang soleh dan solehah pada tahun hadapan ya Allah. Amin. Tahun depan. Amin juga yang dah kahwin kan. Itulah bahaya tu. Masya Allah tuan-tuan. Yang perempuan pun amin juga kan, macam semua yang dah kahwin pun amin juga. Kita mendoakan suami sekarang tu lah soleh, maksudnya kan. Suami tu soleh, isteri tu solehah. Saya doakan tahun depan tu, sebab tahun ni tinggal bulan 12, takut tak sempat dah kan. Kelang kabut sangat nanti majlis. Jadi Masya Allah, tuan-puan muslimi muslimat, secara umumnya 2 hari yang lepas saya pergi ziarah seorang guru yang bernama Ustaz Fahrul Joy. Kenal kan Ustaz Fahrul Joy? Saya ziarah sebab isterinya kurang sihat. Saya panggil isterinya Umi. Saya ziarah di rumah beliau. Itu kali kedua lah pergi ziarah ke rumah beliau. Kita kenali Ustaz Fahrul ni adalah seorang penulis yang profil, penulis yang sangat kritis, yang sangat hebat. Banyak buku, berpuluh-puluh buku dah dihasilkan, dan motivator yang terkenal lah. Dan beliau banyak mengupas dan bagi motivasi dalam bab pekerjaan dan juga bab rumah tangga. Bila kita borak lebih kurang dalam 2 jam tu tuan-puan sekalian, kami bincang tentang punca utama masalah konflik dan krisis rumah tangga. Konflik ni tuan-puan sekalian perkara normal. Konflik tu gaduh-gaduh kecil. Selalu tak gaduh dengan isteri? Hari-hari ya. Tolong gosok sikit, dia macam sedih sangat tu. Dan bagi tepukan gemuruh, sebenarnya gaduh hari-hari itu adalah bahasa cinta yang sehat. Betul. Tak ramai macam ni. Nak siapa lagi nak ngaku gaduh hari-hari? Saya sebutkan begitu tuan-puan sekalian. Suami isteri yang langsung tak bergaduh itu lagi risau. Sebab ini pasangan yang banyak pendam, yang banyak simpan. Boleh jadi ada pasangan ni nak luah, dia pernah luah, lalu dia punya feedback ataupun respon, dia punya respon tu menyedihkan, ataupun kena sound balik, kena apa, akhirnya dia mula memendam, akhirnya tidak ada berlaku komunikasi macam tuan ni tadi hari-hari. Bila suami isteri boleh gaduh, sebenarnya suami isteri boleh lepaskan perasaan, boleh bagi tahu apa yang terkandung. Tuan lepas tak? Sebab bermaksud dia macam ni. Biasanya isteri akan menjawab sebab suami pun menjawab juga. Dia tak boleh sebelah pihak je menjawab. Bila dua-dua menjawab, dua-dua sedang meluahkan. Bermula gaduh, lepas tu baik semula, betul kan? Gaduh hari-hari, sayang hari-hari, betul kan?
Sayang. Dia cuba tu counter balik, sayang. Betul, saya percaya. Itu namanya konflik. Konflik is normal dalam hubungan suami isteri. Konflik tempat kerja normal. Yang tak normal, krisis. Krisis adalah situasi yang tidak boleh ataupun sangat runcing ataupun tidak boleh dipulihkan, melainkan perlu bantuan luar. Ini krisis. Sampai tak bercakap seminggu, 2 minggu, dah tidur asing, dah buat hal masing-masing, ini dah krisis dah ni. Tapi kalau buat gaduh-gaduh, tak puas hati, buat muka, merajuk, tak pujuk diri sendiri, kan? Benda yang sama berulang is normal dalam hubungan yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kahwin pun. Dan antara yang Ustaz Fahrul Juai sebutkan, dan itu juga yang saya sedang hadapi banyak kes, penceraian dan masalah krisis di hujung usia perkahwinan. Bagi pasangan yang dah kahwin 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, krisisnya adalah silent mood dalam rumah tangga. Masing-masing dah tak bercakap, dah tak ada gairah nak borak, dah tak ada gairah juga nak bergaduh, dah tak ada dah nak pillow talk, nak borak-borak sebelum tidur. Masing-masing buat hal masing-masing, dan tak ada dah keinginan nak buat sesuatu untuk pasangan. Masing-masing dengan telefon masing-masing, duk borak dengan orang luar yang jauh, dengan suami kat sebelah, tahu-tahu berkeruh dah. Tak bercakap, tak borak, melainkan makan, lepas tu itu saja. Tak ada bercerita, tak ada komunikasi. Semua gairah tu dah tak ada. Yang ada adalah hubungan badan ataupun kerana ikatan dengan anak sahaja. Dan banyak pasangan yang tak rasa itu masalah. Silent mood dalam rumah tangga adalah killing. Adalah satu perkara yang bahaya dan membunuh hubungan kasih cinta dalam sebuah rumah tangga. Ustaz Fahrul dia bagi tahu, saya kenal isteri dia seorang ramah, suka bercakap, suka bercerita. Sekarang kurang sihat, dia kata dia rindu isteri dia sebelum tidur kadang sejam bercerita. Kadang tu isteri dia baca contoh novel ke apa, dia akan cerita balik isi kandungan novel tu. Biasa tak berlaku? Kita orang perempuan kadang-kadang bila jumpa suami, kalau masuk kereta yang sama lah, balik kerja sama-sama, bang awak tahu tak tadi kan, masa kat pejabat, start dari saya punch card tu, dia boleh cerita daripada start punch card sampai habis kerja. Daripada start masuk kereta sampai rumah, cerita tak habis lagi. Awak jangan keluar lagi, ada sikit lagi cerita saya. Tak bagi dah sampai rumah, suruh tunggu lagi. Saya pun selalu macam tu. Syukurlah suami saya jenis yang sanggup nak dengar isteri dia bercerita. Kan, tapi dia kadang tak boleh sorok lah, muka dia tak berminat tu. Nampak sangat lah muka tak berminat. Bagi saya lantaklah dia tak berminat sangat pun, saya tetap nak bercerita. Saya akan minta dengan dia, dengarlah betul-betul, sikit je lagi. Macam tu. Sama lah. Lebih kurang kan. Tahu tak, saya bila semalam, 2 hari lepas, bila suami saya dengar apa yang Ustaz Fahrul beri ilmu bab rumah tangga tu, suami saya cakap, betul lah, asyik betul je dia. Betul lah Ustaz, sama lah, betul lah. Lepas tu Ustaz kata, semua lelaki sama, semua perempuan sama. Tak payah nak terkejut sangat tiba-tiba suami saya sama dengan Ustaz Fahrul, sama-sama lelaki. Dan itulah fitrah yang Allah ciptakan, perempuan begitu, lelaki begitu. Tetapi ada orang yang ego, tak nak menerima bahawa itulah isteri, itulah perempuan. Dan ada wanita yang ego nak terima itulah lelaki, itulah suami. Ego kita, orang perempuan terpengaruh dengan video-video romantik, influencer ke apa, ini bukan berkait dengan isu semasa ya. Hari ini, bahana media sosial banyak mewujudkan isteri yang tidak bersyukur pada suami dan suami tidak bersyukur dengan isteri. Kerana apa? Melihat isteri orang lain di media sosial, melihat suami orang lain di media sosial, dan ramai ibu bapa hari ini tidak mensyukuri anaknya kerana melihat kejayaan, kehebatan anak orang lain di media sosial. Kita tak sengaja ataupun dengan sedar ataupun tak sedar, dengan ego atau tidak, membuat perbandingan demi perbandingan suami kita dengan suami orang lain, isteri kita dengan isteri orang lain, anak kita dengan anak orang lain. Akhirnya kita tak jadi hamba Allah yang bersyukur. Tengok suami orang lain buat surprise dekat isteri dia, kita mula pandang suami sedang berkeruh, bila nak buat surprise ni? Dah 20 tahun kahwin tak pernah surprise pun. Asyik terlupa hari lahir dia lah.
Tapi bila tengok sekian-sekian, kita ucap terima kasih pula. Syukurlah suami aku tak romantik, tak sweet-sweet sangat. Tak adalah perempuan nak sangat kat dia. Tak adalah dia dengan aku pun tak reti nak sweet-sweet. Mungkin dengan orang pun tak reti. Betul tuan? Kuat angguk tu. Nampak macam muka sweet tak berubat. Masya Allah. Ya, insya Allah kita makan ubat sweet. Tapi sebenarnya tuan-puan dan mati Allah sekalian, saya nak kita sedar kebahagiaan terletak pada bila kita mensyukuri apa yang Allah beri, apa yang Allah kurniakan pada saat ini. Itulah suami kita dengan perangainya, dengan sikapnya, yang kadang dingin, yang kadang okey, yang muka ketat, susah nak senyum. Kita pula senyum bang, senyum. Berikan senyumanmu kepada keluargamu ini. Gitu kan. Bila hari lahir, dah dia selalu lupa, tak ada masalah, kita ingatkan. Abang seminggu lagi Abang lagi 3 hari. Abang esok dah. Esok jangan lupa lagi, macam tahun-tahun lepas. Tak payahlah kita nak memasang angan-angan. Dia ni saja buat-buat lupa ni. Sampai hari lahir pun mesti ada surprise ni. Nanti tutup lampu ke apa ke ni, tiba-tiba ada belon ke. Akhirnya berakhirlah hari tu tanpa ucapan hari lahir kita yang surprise. Bila kita dah tahu suami kurang romantik, kurang ingat tarikh-tarikh ni, just bagi reminder saja. Buatlah alarm clock ke apa ke kan. Maksudnya di sini, terimalah. Bukan kata benda tu tak boleh berubah. Sebenarnya tuan-puan boleh berubah untuk jadi seseorang yang diingini oleh pasangan. Tapi kalaulah dalam tempoh nak tunggu dia berubah itu, kita terima dulu dengan redha, dengan syukur. Dan antara punca utama kesimpulan daripada perbincangan kami ialah konflik ke ataupun krisis ke rumah tangga adalah media sosial. Setuju atau tidak? Telefon, melalui WhatsApp. Ketika saya dedahkan yang suami saya, kami kan ada ramai staf, 200 lebih staf, sebahagiannya adalah lelaki. Memang saya warning dan suami saya warning, tak boleh staf lelaki WhatsApp saya direct. Padahal staf tak boleh. Kalau dah ada urusan dengan saya, kalau benda tu confidential pun, mesti buat grup. Suami saya ada, saya. Lepas tu, staff tersebut. Kalau confidential pun lah. Walaupun dengan staff, memang tahu urusan. Walaupun staff tu kahwin, walaupun kita biasa. Apatah lagi kalau pihak luar, lakilah memang itu syarat yang suami saya beri. Dan saya pun beri syarat yang sama pada suami saya. Kalau ada urusan apa, postah nak bincang apa semua, tak dibenarkan direct message suami saya berdua. Sebab kita rasa kalau bercakap berdua dalam bilik itu khalwat. Bila suami orang, isteri orang cakap berdua dalam WhatsApp, dalam PM, dalam DM, boleh tak kita kata itu khalwat? Mula-mula tak rasa khalwat, kadang-kadang benda biasa sangat. Macam mana kerja tu okey? Okey, it's okay. Tetapi kadang-kadang daripada bermula kerja telah membuka pintu ke seterusnya jika ada sesuatu yang berlaku. Sebab itu ada orang, kita tak boleh pula warning bos kita. Datuk, apa-apa nak WhatsApp saya, pastikan 2 ya, isi Datuk ada sama. Saya isi orang ya. Oh, itu beza lah tu, level tu lain lah. Saya tahu sesama staff pun mungkin dia berbun. Cuma sebab saya ditetapkan begitu dan saya boleh beri arahan tu kepada staff. Tetapi kalau ada pihak lain, kadang pihak luar yang hubungi saya melalui WhatsApp, kemudian dia adalah lelaki, saya akan terus cakap, minta maaf tuan, saya akan invite suami saya, kita buat grup bertiga. Saya terus akan beritahu begitu. Tetapi sebab saya boleh, itu orang yang mungkin sama level dan sebagainya ataupun yang di bawah, tapi untuk orang atas saya tak akan cakap begitulah. Kadang itu saya akan minta izin, boleh ke sekian-sekian, maka dia kata okey, boleh sekali dengan suami ustazah. Sama juga kalau poster, suami saya bagi syarat tak boleh gambar saya sebelah gambar penceramah lain, kecuali letak gambar dia tengah walaupun dia bukan penceramah. Betul. Sebab itu ada orang tengok poster, kenapa ni ada gambar suami dia ni kan? Tetapi saya lebih selesa begitu daripada gambar tu duduk sebelah-sebelah. Nampak perkara tu macam, ui apalah cak kolok sangat, tertutup sangat. Tapi bila Ustaz Farai sebut ustazah, apa yang ustazah tegur bab WhatsApp, bab PM, DM tu elak secara, mungkin kalau one off sekejap je lepas urusan tak berpanjangan, okey. Tetapi kalau urusan tu
berpanjangan, ada sekian-sekian. Kalau boleh elakkan. Kalau kita tempat kerja, saya kerja sama dengan suami, bolehlah buat macam tu. Tapi macam mana tuan-puan yang kerja di pejabat yang tak sama dengan suami boleh ajak kawan seorang lagi? Kawan. Sebab apa tuan-puan sekalian? Saya jadi punditca rumah tangga dulu. Skandal di tempat kerja sangat tinggi. Sangat tinggi. Bayangkanlah tuan-puan sekalian, bayangkan. Baru gaduh dengan suami, bawalah wajah yang sedih pergi kat tempat kerja. Pashkat pun macam tu lah, sedih. Tiba-tiba ada seorang lelaki tegur, "Puan, kenapa nampak sedih?" Nampak Yelah, saya memang mesti perhati ya puan ni." "Kenapa perhati?" "Oh, dah ada perasaan lah." "Sebab saya suka tengok puan." Apa maksud cik suka tengok pula?" "Sebab wajah puan ni selalu bercahaya ibarat matahari. Kalau puan ni mendung macam ni, hidup saya hilang seri." Gitu. Jadi apa ni? Kan main. Kadang-kadang ya saya nak sebut ayat mengayat ni boleh keluar je, walaupun dalam gurau orang perempuan dia mudah terasa, dia mudah ada perasaan tu boleh berbunga-bunga. Daripada biasa-biasa tu. Kalau tak ada integriti, tak ada sifat ihsan, tak ada sifat amanah, dia akan bersambung tu, dia akan bersambung. Dia mungkinlah respon, "Mata awak tajam boleh nampak saya ada masalah." "Ya puan, kalau puan ada masalah, puan boleh cerita kat saya. Saya memang dilahirkan untuk menyelesaikan masalah puan." Itu over sangat lah kan, itu over. Kadang gurau-gurau pun, main-main pun, dia boleh rasa, ada orang memahami lah. Lawa lah puan hari ni penampilan cun. Dia pun mula fikir balik, 20 tahun suami tak pernah puji penampilanku. Mungkin inilah the right person. Lelaki yang sebenar. Maaf ya, subhanallah. Pujian sangat bahaya. Dia antara berlainan jantina. Setuju atau tidak? Nampak biasa, tapi adalah pujian yang normal. "Okey bos, terbaik bos." Puji bos. Bos puji orang bawah, itu normal. Tapi rakan sekerja duduk kat pantry sama-sama, borak-borak, gelap-gelap, pergi pula ke lokasi sekian-sekian, naik kereta berdua. Dia kata di khalayak ramai atas urusan kerja, tapi duduk sebelah-sebelah. Boleh berlaku tak benda yang salah? Boleh. Mula-mula pegang apa ni? Tengah tu apa? Gear. Kan, tangan tu mula pegang gear. Boleh saya lupa gear kan? Lepas tu dah kelain pula, pegang gearbox lah pula. Dah tahulah apa dia ya. Betul lah ni tuan-tuan sekalian. Banyak mana maksiat berlaku atas nama, atas dasar urusan kerja. Ramai mana bila pergi makan rakan sekerja lelaki dan perempuan, bolehlah suami orang, isteri orang duduk depan, makan berdepan. Kalau makan bilik meeting, lepas habis mesyuarat, itu kan lain, formal. Ini makan minum pagi, makan tengah hari, faham ya? Suami orang, isteri orang. Lepas tu bila orang tegur, orang nampak benda tu tak elok, boleh dicakap, "Kau ni bersangka buruk Ini kerja kau, rakan sekerja, jangan fikir kotor sangat, boleh tak?" Cuba bayang kalau yang nampak tu suami, barulah tahu sangka buruk atau tidak. Suami dia yang tengok, isteri dia duduk makan dalam meja tu tak besar, mana duduk berdepan. Kalau pun kita ada urusan kerja, waktu nak makan, perlu makan betul, berhenti. Duduklah meja asing. Melainkan restoran tu penuh, sampai atas lantai pun penuh, tak ada tempat lain. Boleh je duduk meja sebelah, duduk sebelah, serong ke apa ke, supaya mengelakkan fitnah. Duduk depan, mata dekat, memandang-mandang sambil borak, betul atau tidak? Terbukanya pintu-pintu yang menuju kepada kerosakan rumah tangga. Mulalah rasa sweetnya dia ni. Kalau saya cerita semua dia dengar. Suami baru mukadimah, bang, dah kena potong dah. Lama-lama melihat keburukan demi keburukan suami, kerana dia lah pun melihat kebaikan demi kebaikan bagi suami orang lain. Jadi dalam bab ini, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bagaimana amanah dan integriti kita yang ada dalam diri kita, nak jaga diri kita. Sebab itu hari ini curang dah jadi biasa. Curang dah jadi biasa. Isteri curang, suami curang, hampir sama banyak.
Tapi pengalaman kes saya, isteri curang banyak boleh diselamatkan. Isteri insaf bertaubat, minta maaf, saya bukan bias. Sebab dia banyak fikir pasal anak, dan anak itu membuatkan dia boleh berhenti daripada terus mencintai, putuskan hubungan. Akhirnya, sebab ada batasan agama juga sekian-sekian, tetapi bila suami yang curang, sangat susah. Kadang dah berhenti, dah bertaubat sekian-sekian, akhirnya tak berhenti juga, sampailah peringkat berlaku kemusnahan rumah tangga ataupun terbinanya rumah tangga yang kedua dalam keadaan yang tidak harmoni, dalam keadaan kesakitan, kepedihan, kedukaan, dalam keadaan bukan dengan cara yang baik. Bukan tak boleh nikah 2, 3, 4 tuan-tuan, tetapi mesti dengan cara yang baik. Saya pernah jumpa ada seorang wanita ni cerita, "Ustazah, hari ini saya nak buat proses untuk suami saya nikah kali kedua." Saya perlu dia, amin pula tuan-tuan. Dengar dulu ceritanya. Dia kata, "Ustazah, hari ini saya sendiri yang datang nak buat urusan ni. Masa saya kerja Poni Chandra dulu. Tetapi suami saya memakan masa lebih kurang 10 tahun. Cuba puan cerita. Dia kata, "Ustazah, masa kali pertama dia usulkan dan dia bawa calon, saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima, Ustazah. Ketika itu saya tak boleh terima. Dan Alhamdulillah suami boleh terima yang saya tak boleh terima. Dia putuskan dengan wanita tersebut dan dia tak ada apa-apa selama bertahun-tahun." Kemudian dia usaha lagi, kemudian timbul lagi cerita. Suami tu nak bernikah kali kedua lagi dan dia masih tak boleh terima, dan suami tak paksa dan suami hormati dia. Sehinggalah ini kali ketiga, dan saya pun nampak memang suami saya baik. Suami saya seorang yang sangat bertanggungjawab dari segi ringan tulang, pekerjaan, nafkah, anak-anak semua. Dan saya faham suami saya, dia daripada dulu dia kata kemungkinan memang hasrat dia, memang ada yang macam tu, keinginannya mesti nak kahwin lebih daripada satu. Tetapi dia sangat menghormati isterinya, dan dia tidak buat dalam keadaan memaksa dan tidak membiarkan isteri itu terima dalam keadaan terpaksa. Berada dalam situasi tak ada pilihan melainkan terima. Dia sehingga dia tunggu isteri ni bersedia dan terima dengan redha dan dalam keadaan yang harmoni. Lalu tugas saya adalah mempermudahkan, tulis surat, hantar ke mahkamah untuk poligami cara baik dan bagi tahu report sikit, dan mereka dipermudahkan. Masya Allah. Nak sampai tahap ni, bagaimana suami ini? Dia menjadi suami yang terbaik, bagaimana dia menjaga hati isterinya, menjalankan tanggungjawabnya sehingga akhirnya isteri ni walaupun mungkin terluka, tetapi telah disiapkan kesembuhan-kesembuhan. Tapi hari ini ramai isteri tak bersedia, isteri dalam keadaan yang sekian-sekian, tetapi dia diletakkan dalam situasi yang sangat menyedihkan. Akhirnya isteri ini dikatakan tidak redha. Bila marah, bila memberontak, bila depression dan sebagainya. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebagai akhir-akhir dah ni, kita sepatutnya berhenti pukul 11. Pukul 12. Oh, pukul 4 petang pun boleh. Senang hari ni tak payah kerja kan. Lepas tu balik ceramah. Sebenarnya kerja bukan saya gurau-gurau ya. Kadang gurau tu jangan ambil hati sangat. Boleh Encik kita sampai pukul 4 ya. Tapi saya berhentilah nanti. Encik akan sambung balik ya. Encik ceramah sampai pukul 4. 11.45. So tinggal lebih kurang dalam 10 minit. Baik. Tadi integriti sikit-sikit kita sebut, tempat kerja kita sentuh. Lepas tu kita sentuh juga integriti sebagai isteri, sebagai suami. Sekarang saya nak sebut sikit integriti sebagai seorang anak. Boleh ke? Integriti sebagai seorang anak. Sebab tajuk kita adalah integriti dalam pengukuhan rumah tangga. Dalam pengukuhan integriti dalam institusi kekeluargaan Islam. Okey, sebelum integriti kepada ibu bapa, saya nak sebut integriti kita sebagai seorang ibu dan ayah. Wahai ibu ayah sekalian. Siapa ibu ayah? Angkat tangan. Hampir semua adalah ibu dan ayah. Hampir semua ada anak. Baik. Siapa kat sini anak dan dia ada ibu ayah? Angkat tangan. Sajalah buat-buat ya game ni, angkat tangan supaya sedar, supaya dia nampak saya kat depan ni. Sebab ada orang dah tak nampak saya dah. Dia berada di alam lain. Gitu. Okey, tuan-puan sekalian. Kita semua ada ibu ayah, dan ada dengan kita ada anak, ada yang tidak ada anak. Saya sentuh pasal integriti ibu ayah tak ada anak. Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu
aw yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda yang bermaksud, kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan, dia lahir dalam keadaan fitrah, iaitu Islam, suci dan bersih. Lahir fitrah. Fitrah ni maksudnya lahir Islam, lahir dalam keadaan suci dan bersih. Fa'abawahu, maka ibu bapanya lah yang akan mengubah anak ini daripada fitrah suci, bersih, elok, baik, soleh, solehah ni sejak lahir ni macam tu. Sama ada dia menjadi akhlak, cara hidup ataupun berperangai seperti Majusi, ataupun Nasrani, ataupun Yahudi. Wahai ibu ayah sekalian, termasuk saya ibu ayah, sekiranya anak kita ada masalah akhlak, masalah pelajaran, masalah etika, masalah apa pun lah, degil ke kita kata, menjawab ke apa ke dan sebagainya, yang pertama bertanggungjawab dan ditujukan anak itu adalah kita. Bukan cikgu, bukan rakan sebaya, bukan rakan-rakan yang kita kata, oh anak saya ni sebenarnya sekian-sekian tapi pengaruh rakan sebaya. Oh ini cikgu, entahlah cikgu ngajar apa, kenapa cikgu tak didik anak saya betul-betul, saya dah hantar sekolah terbaik, sekolah swasta, bla 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 bla. Sebab akhirnya di akhirat kelak, yang akan ditanya akan anak adalah ibu bapa. Yang akan ditanya di hadapan Allah kelak adalah ibu bapa yang akan ditanya dan akan dipertanggungjawabkan. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Tapi saya tak menafikan ada ibu bapa yang dah buat the best untuk anak, tetapi anak masuk universiti luar negara pula, lepas tu terpengaruh dengan rakan sebaya. Akhirnya berubah daripada anak yang soleh menjadi sebaliknya. Tetapi kes begitu sangatlah sedikit. Kebanyakannya Allah itu maha adil. Mana-mana ibu bapa yang amanah dalam tanggungjawab membesar dan mendidik anak, Allah akan berikan hasil sebagaimana yang diusahakan. Allahu Akbar. Wahai ibu ayah sekalian, antara apa yang kita cakap dan apa yang kita tunjuk, yang kita cakap lebih kurang 10% sahaja anak kita dengar. Selebihnya dalam 90% adalah apa yang anak kita lihat. Apa yang anak kita lihat. Allahu Akbar. Kita marah anak kita bergaduh, kita pun bergaduh laki bini depan anak. Kita marah anak kita tinggikan suara, tapi kita pun ada tinggikan suara pada suami depan anak, ataupun suami tinggikan suara pada isteri depan anak. Dan kita juga meninggikan suara pada anak-anak dengan berlebihan. Tapi bila anak bertempik tinggi suara, kita marah, kita cubit. Kita tidak sedar apa yang anak buat itu adalah kopi daripada apa yang dia lihat. Sebab kitalah individu dewasa yang pertama yang mereka belajar. Sebelum mereka lihat guru mereka, sebelum mereka lihat kawan-kawan mereka. Sebab itu, saya sendiri sebagai ibu, saya sendiri buat banyak salah pada anak-anak. Kadang tu kalau adalah mesin boleh padam ingatan tu, saya boleh, kalau boleh nak padam. Saya perhatikan pengalaman saya dengan anak yang kecil. Saya ada anak 7 orang yang kecil 4 tahun dengan 6 tahun. Diorang ni macam span. Diorang boleh ungkit balik apa yang saya buat 2-3 bulan yang lepas. Umi ingat tak gitu? Umi kan gini-gini kan? Gitu-gitu. Umi, Fatimah sayang Umi. Tapi kalau Umi tak marah-marah macam hari tu, Fatimah lagi sayang Umi. Amboi. Budak-budak sekarang kan? Lepas tu saya akan jelaskan, okey sorry lah hari tu memang Umi marah lebih. Tapi hari tu sebenarnya kita pun cerita. Kita rasa anak kita 4 tahun tak faham kan? Tapi sebenarnya anak hari ni sebenarnya dia lebih advance daripada mungkin zaman kita kanak-kanak. Tak tahu kenapa dia orang cepat matang. Tapi bila dijelaskan, okey Fatimah dah faham kenapa Umi marah-marah hari tu. Tapi memang salah, Fatimah jangan ikut Umi marah-marah macam tu ya. Maksudnya kita ada peluang untuk betulkan balik kalau kita dah tersalah. Pasti kita ada kesilapan dan kekurangan dalam mendidik anak. Pasti. Kita bukan perfect. Kita ada kelemahan. Kita ada waktu letih, emosi, penat, hilang kawalan diri. Tetapi damage tu boleh diubati. Jangan tangguh. Sebab hari ni bila saya handle masalah rumah tangga, banyak anak-anak hari ini, contoh isi orang, dia suka maki hamun suami sebab dia tak settle dalam dia membesar, selalu kena maki hamun dengan mak dia. Dia tak settle. Dan akhirnya dendam pada mak ayah dilepaskan pada suami, pada anak-anak.
Dia tak settle, mak ayah pun dah meninggal dunia, tapi dia masih lagi menyalahkan puan, kenapa mulut puan, kenapa pula makin hamun suami panggil macam-macam ni. Dia kata dah mulut saya mulut neraka. Macam mana Ustazah? Betul, saya tak tipu. Dia jawab macam tu, mulut saya mulut neraka. Macam mana? Takkan Ustazah kalau marah lelaki tak maki? Dia cakap macam tu. Saya kata tak, saya tak maki macam puan. Saya tak maki. Tak payah nak berlakon lah Ustazah. Macam tu. Dia ingat semua orang maki. Bukan maki yang lembut-lembut ya. Maki dengan binatang-binatang kesayangan tu. Dia kalau maki sebut binatang ni, dia tak ada lembut-lembut. Betul tak tuan puan sekalian? Dia tak ada babi. Dia tak ada macam tu. Minta maaf lah saya sebut ya. Tak adalah anjing, tak ada. Kalau panggil kucing ke apa tu, okey lah sikit kan panggil ni. Tapi keluar tu mulut tu depan saya dia maki-maki, perkataan-perkataan maki hamun. Tak apa tahu sebut babi tak salah. Itu kan nama binatang dalam bahasa Melayu, betul kan? Ke nak suruh sebut khinzir. Kalau maki sebut khinzir, dia tak rasa sangat. Dia tak rasa kebabian tu. Gitu. Okey. Kan, saya 4 tahun, setiap hari 5-6 kes lah. Kes isteri maki suami banyak. Maki dengan perkataan bingit telinga. Lepas kata puan tolong stop. Saya pun kata puan tunggu kat luar, saya nak borak dengan suami. Encik, berapa tahun dah kena maki ni encik? 10 tahun dah Ustazah. Tahannya encik kena maki macam ni. Saya dengar baru berapa minit saya tak tahan. Ustazah, walaupun mulut dia maki tapi dia baik Ustazah. Dengar dulu. Memang isi dia baik. Masak, makan, minum, rumah tangga, bersih, anak-anak pandai jaga. Kenapa encik boleh bertahan dengan isteri maki hamun macam ni? Ustazah, dia memang dibesarkan dengan maki hamun. Masa mula-mula saya kahwin, saya balik, saya terkejut mak ayah dia maki dia macam tu. Sebab itu saya tahan, tapi sekarang saya perlu bantuan. Maksudnya saya pun rasa tak kuat, hari-hari kena maki. Saya bimbang anak saya akan maki saya satu hari nanti. Saya bimbang anak akan ikut perangai mak dia. Dia kebimbangan tu. Tapi dia tahu isi dia sakit. Saya kata, encik kena bawa isi encik ke terapis. Sebab ini childhood trauma. Sangat susah nak diubati. Akhirnya dia bukan pandang isterinya teruk ataupun akhlak buruk. Dia pandang isteri dia sakit. Sebab itu dia boleh bertahan selama lebih 10 tahun. Sebab itu tuan-puan sekalian, kalau anda ada mengalami krisis, konflik dalam rumah tangga dengan pasangan, tolong terima hakikat pengaruh latar belakang keluarga sangat membentuk dirinya. Anda baru kahwin 5 tahun, dia telah dibentuk 20 tahun dengan keluarganya. Anda baru kahwin 10 tahun, dia telah dibentuk daripada kecil. Dah banyak kes saya alhamdulillah settle bila suami terima isteri sakit, isteri boleh terima suami sakit. Akhirnya pasangan ni bawa pasangan pergi jumpa terapis, doktor, pakar, kaunseling ke ataupun sekretaris ke. Akhirnya boleh pulih dan dia boleh lepaskan masa lalunya, lalu dia terus berubah. Selain daripada kita beri nasihat apa berkaitan dengan kerohanian, pasal dosa dan pahala, tetapi childhood trauma yang banyak merosakkan rumah tangga hari ini. Masya Allah. Jadi kesimpulan kepada wahai ibu ayah, integriti kita sebagai ibu ayah, amanah dan tanggungjawab kita yang paling utama adalah menunjukkan contoh tauladan yang terbaik. Daripada cakap yang baik-baik, tapi tunjuk. Seorang suami yang pandai tunjuk kasih sayang kepada isteri, percayalah anak akan jadi seorang yang penyayang. Sebab itu orang lelaki saya minta sangat, kalau buat anda kurang romantik, berubah sikitlah jadi romantik. Sebab apa? Nabi SAW seromantik lelaki di dunia. Bayangkan tuan-tuan, Sayyidah Aisyah cerita kisah yang benar ya. Rasulullah bila nak minum air, Rasul akan bagi isteri dulu Aisyah minum air. Lepas Aisyah minum air, Rasul akan tanya, di mana kamu letakkan bibir kamu tadi? Kita mungkin tanya soalan yang sama, isi cakap sini, kita pun pusing. Kita mungkin yang begitulah. Oh, situ nampak bekas, okey, pusing. Tidak, Nabi sengaja tanya sebab Nabi akan meletakkan di tempat yang sama Sayyidah Aisyah minum. Pernah ada daging, Rasul suruh Aisyah gigit dulu dan Rasul tanya, di mana kamu gigit? Kita mungkin samalah juga kalau makan burger nak berkongsi, kita akan pusing bahagian yang berbeza, yang bertentangan arah. Tapi tidak, Nabi akan gigit di tempat yang sama. Bahkan Nabi pernah minta kayu untuk bersugi, tapi Nabi minta kayu sugi yang belum digunakan itu digunakan dulu oleh Sayyidina Aisyah, lalu Sayyidina Aisyah basuh dan Nabi guna kayu sugi yang sama.
Pernah tak minta isteri buh gigi dulu? Tak pernah dan takkan buat Ustazah. Biarlah. Saya romantik cara lain buat buh gigi, tak payahlah Ustazah. Tapi nak sebut tahap romantik Nabi luar biasa. Isteri nak naik atas kenderaan, kalau kita tengok Mak Saleh bukakan pintu. Ada suami kita bukakan pintu, tutupkan pintu? Tai nak beranak mungkin lah ya. Tai sakit. Tapi terbaik kalau tuan-tuan buat. Isteri yang kerja bukakan pintu tu, abang dah siapkan tu beg-beg dengan roti air. Ui, romantik. Masya Allah. Wallahualam. Sekarang kami kerjasama. Dulu saya ceramah, saya drive sini, suami saya akan siapkan semua air, roti, makanan. Dia dah tahu isteri tak sempat, dia dah siapkan. Tapi sekarang kerja sama-sama lah siapkan. Cuma nak bagi tahu Nabi, bila isteri nak naik kenderaan Nabi, letakkan tangan. Nabi pakukan lutut untuk isteri naik. Masya Allah, Nabi seorang yang sangat santun. Nabi tunjuk, bukan Nabi buat sembunyi. Dilihat, sebab itu boleh diceritakan riwayat-riwayat. Salah seorang isteri Nabi, tak silap Maryah Qibtiyah ataupun isteri yang lain, tak silap saya Maryah. Maryah cerita ada suatu hari, dia macam ni tau. Ceritanya begini. Unta Nabi dan unta isteri Nabi, bukan Aisyah tapinya. Unta Nabi laju sikit, isteri Nabi belakang. Lepas tu bila sampai satu tempat berhenti, Maryah menangis sebab sedih, rasa ditinggalkan. Pernah tak suami jalan laju depan? Kita rasa macam tak ada lelaki ni. Rasa macam asyik kena tinggal je, contoh. Tapi ramai je orang lelaki kena tinggal dengan isteri si jalan laju kan. Tapi itu bukan salah Nabi, itu unta. Bila sampai dekat tempat tu, Maryah nangis. Tahu tak apa Nabi buat? Nabi meletakkan kedua tangan Nabi mengelap air mata Maryah. Oh, tiba terpegun. Pernah tak suami lap air mata? Selalu. Encik pernah tak lap air mata isteri? Kan nyampah tengok isteri nangis. Ramai buat-buat tak nampak isteri menangis. Isteri tu berialah nak tunjuk menangis, suami buat-buat tak nampak. So kurang-kurangnya encik bagi tisu supaya isteri tu boleh sambung menangis. Kurang-kurangnya. Tapi luar biasa yang Nabi boleh lap air mata isteri. Tapi ceritanya bersambung lagi. Maryah sambung lagi merajuk. Nabi pun kata, Nabi pun menegur Maryah bahawa seolahnya kata-kata Nabi, kamu kurang bersyukur. Maksudnya kita orang perempuan, kalau suami dah pujuk tu, tak payahlah nak manjang-manjang. Sebab suami ni, dia pujuk untuk kali pertama je. Manjang lagi, menyesallah kita. Sebab dia dah pujuk tu, dia dah pergi makan kenyang, kita yang sambung merajuk ni yang lapar. Sampai drama kita pun kita tak pergi tengok. Kalau kita tengok masa merajuk, tak jadi merajuk, kurang sah lah. Kan? Jadi subhanallah, tuan-puan sekalian, saya suka pesan pada orang lelaki, belajarlah mengikuti sunnah Nabi. Nabi seorang yang romantik dan prihatin. Kalau anda boleh tunjuk keprihatinan kepada isteri, balik kerja ni contoh kan tuan-tuan, tiba-tiba tuan-tuan angkat air kat isteri. Biasa buat biasa. Oh tak, ada yang jujur. Angkat air, bagi air. Okey, yang minumlah sikit air. Kan? Mungkin anak-anak akan terbeliak tengok. Kenapa bapak macam pelik je? Ke ada udang sebalik batu? Ke bapak dah nak meninggal, ada tanda-tanda kematian? Biasa orang nak meninggal kan perangai berubah kan? Subhanallah. Boleh jadi itulah saat yang sangat terharu bagi isteri ni. Ya Allah, hari ni suamiku bagi air ni. Dia pun ambil gambar, update status. Masya Allah. Contoh, tak payah update status. Maksudnya anak perhati, anak tengok. Ibu layan ayah, ayah layan ibu, ibu bapa yang penyayang. Dan sekali-sekali tunjuk kasih sayang. Bukan over sangat. Kasih sayang yang normal suami isteri. Kadang suapan pertama, anak-anak akan jadi seorang yang penyayang. Dan mereka tahu esok-esok nak jadi isteri macam mana, nak jadi suami macam mana. Jangan sampai dalam fikiran anak kita, esok-esok nak cari isteri tak macam, janganlah macam Umi. Esok-esok kau nak cari suami, janganlah macam Abi. Jangan sampai kita jadi contoh yang buruk, sampai anak kita trauma. Jadikan kita sempadan, bukan tauladan. Masya Allah. Kau nak kupas pasal amanah tak ada anak sangat luas. Tapi cukup kita faham, kita balik ni, kita kena hati-hati sangat dengan apa yang kita cakap dan apa yang kita buat. Sebab itulah pendidikan yang ibarat seperti mengukir di atas batu. Kalau cakap seperti mengukir di atas air, benda tu cepat hilang.
Tapi tunjuk sangat berkesan, sebab itu Nabi banyak beri tunjuk, Nabi beri contoh. Saya cerita pendek saja tuan-puan sekalian. Ada seorang wanita ni, dia cerita. Dia kata, "Ustazah, saya nak didik anak saya ngaji Quran sangat payah. Pagi tadi sampai ada yang cerita sampai dia pernah koyak Al-Quran. Sebab dah lah letih penat, anak pula tak nak baca, main-main. Dia geram sangat sampai koyak. Tak apalah, dia di luar kawalan, moga Allah ampunkan. Dia mohon ampun dengan Allah, Allah ampunkan sebab hilang kawalan diri ni." Cuma saya nak cerita, ada satu kisah benar. Wanita ni cerita, dia kata, "Ustazah, saya kalau ajak anak mengaji bergaduh, bising, nak habiskan satu muka surat tu, ya Allah, kadang-kadang berbigat lah gini. Sampai satu masa, dia kata, saya pernah dengar ceramah Ustazah, walaupun saya sendiri tak sekuat macam dia nak buat, tapi saya dapat inspirasi pada dia. Dia kata, Ustazah kata, berhenti kalau sampai tahap suruh semua tak dengar, ada masanya untuk tunjuk. Dia kata apa yang dia buat adalah, dia tak paksa anak dia ngaji, tak ajak waktu maghrib tu. Yang dia buat adalah dia mengaji Al-Quran. Dia ngaji antara maghrib dengan isyak, dia ngaji. Dan dia tak suruh anak dia nak main ke, anak dia nak tengok TV ke apa. Dia cuba ikhlaskan hati, dia cuba fokus, dia cuba mengaji Al-Quran kerana Allah, bukan kerana nak tunjuk pada anak, bukan kerana nak anak berubah, tetapi kerana dia nak berubah, baca Quran ikhlas kerana Allah. Dia kata selepas beberapa hari ataupun beberapa minggu, saya rasa beberapa hari saja, satu demi satu anak dia, lebih kurang dalam 4-5 orang, yang ada sekolah rendah, ada yang kecil, mungkin ada sekolah menengah, datang mengaji tanpa disuruh. Kalau sebelum itu satu muka surat pun susah, tapi selepas itu 2-3 muka surat, sampai dia kata saya pula tak ada masa nak mengaji. Sebab apa? Anak ni sampai Umi nak 2 muka surat, Umi nak 3 muka surat, dia kan sedang tengok anak mengaji. Nak bagi tahu, dia kata powerful Ustazah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira. Minta maaf, saya rasa ada kesilapan tu. Cuma yang awal tu betul. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka sesungguhnya pada diri Rasul itu contoh tauladan yang terbaik. Itu yang Allah declare. Pada batang tubuh Rasulullah, perbuatan Rasulullah contoh tauladan. Kita banyak bebel ibu-ibu. Kita banyak cakap, kita banyak marah. Saya akui diri saya pun sama. Tetapi mungkin sampai satu masa kita kena berubah, banyak tunjuk. Dan impact dia, pertolongan Allah datang sangat cepat, anak berubah. Kita cuba jadi ibu yang lembut, anak kita akan lembut. Ibu yang menghormati suami, yang memulakan suami, anak kita akan memulakan dan menghormati kita. Subhanallah. Suami hormat isteri, santun pada isteri, anak akan santun. Tanpa kita meminta dan tanpa kita marah-marah, tanpa kita menekan-nekan kepada anak untuk berubah. Masya Allah. Subhanallah, tuan-puan sekalian, sekarang hampir pukul 12, 2 minit lagi. InsyaAllah 2 minit lagi kita akan berhenti. Wahai para muslimin dan muslimat, tuan-puan, datuk datin sekalian, integriti kita kepada ibu dan ayah. Saya hanya baca satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, amatlah malang, amatlah rugi seseorang yang ada ibu bapanya saat dia hidup. Kita sempat dengan ibu bapa, walaupun hari ini ibu bapa kita dah meninggal contohnya, tapi kita pernah sempat. Nabi kata amatlah rugi dan malang. Sebagai perkataan Nabi seolahnya kecelakaan, celaka. Bukan Nabi doakan celaka, tapi Nabi nak sebut teramatlah rugi dan malang bagi orang yang ibu bapanya hidup saat sempat dia dengan ibu bapanya, tapi tidak menjadikan ia laluan ke syurga. Sebab antara laluan besar ke syurga adalah laluan melalui berbakti kepada ibu dan bapa. Ibu bapa kita manjakan kita masa kecil, kita dah lupa bagaimana cara dia manjakan kita. Tetapi kita masih ada kesempatan kalau ibu bapa masih hidup untuk manjakan mereka. Buat surprise delivery ke, buatlah apa-apa, kan, ucapan ke, hantar bunga ke. Orang perempuan tua macam mana suka tak dapat bunga? Ke tak suka? Buat-buatlah suka. Encik-encik pernah bagi bunga tak kat isteri? Ada yang tak pernah saya rasa. Muka-muka ni macam tak, saya nampak muka ni muka yang romantik ni pernah bagi. Ada wanita belas tahun dah nikah,
Dia kata, Ustazah, saya kahwin tak pernah sekali pun dapat bunga. Walaupun saya minta dengan suami terus terang, bang, bagilah dia bunga, bagilah dia bunga. Saya kata, kenapa puan suka bunga? Berbunga-bunga hati Ustazah. Tapi suami kata membazir. Kalau bunga plastik lama-lama berdebu, lepas tu tak ni, kalau bunga hidup akan mati. Tapi saya kata, tak apalah puan, nanti puan cari ceramah saya pasal bunga, puan bagi kat suami. Biasa isi akan buat begitu. Sebab apa? Bunga ni adalah benda yang melibatkan semula jadi. Benda yang wangi tu Allah yang buat. Sebab itu bunga fresh ni berbeza tau. Isteri pun kalau bagi suami bunga beza. Kena bagi juga hadiah dekat suami. Nabi sebut apa? Tahabu tahadu. Kalau kamu mencintai, kamu berilah hadiah. Dah berapa lama kita dah bagi hadiah kat suami? Dekat luar sana ada booth galeri Ustazah Asma Harun. Oh, terus Elan. Tak adalah. Tuan-tuan, belilah buku, beli hadiah. Habiskan je barang kat luar tu, kan baru dapat gaji kan. Masya Allah. Hadiah tak semestinya mahal. Tak tunggu hari lahir, tak tunggu hari istimewa. Tapi hadiah itu mesti daripada hati. Nabi kata, kalau kamu mencintai, kamu berilah hadiah. Kadang kita beri hadiah kepada kawan, tapi hadiah pada adik-beradik tak beri. Hadiah kepada ahli keluarga tak beri. Masya Allah. Jadi kepada ibu bapa kita, integriti kita adalah berbakti kepada mereka. Itulah sifat amanah kita kepada ibu bapa. Dan berapa kali dah sudahi kan? Ini sudah betul-betul ni. Kalau tak sudah, MC sila ambil mic daripada saya. Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik, Nabi kata, di kalangan kamu, yang paling sebaik-baik manusia di kalangan kamu, yang sebaik-baik akhlak, sebaik-baik iman. Diterjemahkan khairukum itu sebaik-baik kamu, sebaik-baik orang beriman, sebaik-baik akhlak. Tuan-puan sekalian, belum tentu kita boleh jadi pekerja yang terbaik, betul atau tidak? Peniaga yang terbaik, kawan yang terbaik. Tetapi kita boleh jadi sebaik-baik manusia kalau ikut hadis ni. Nabi sebut apa? Khairukum khairukum li ahli. Yang paling baik dengan kamu, orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Bahkan dalam matan hadiah lain, Nabi sebut yang paling baik dengan isterinya, ataupun isteri yang paling baik dengan suaminya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Nabi declare sangat, maksudnya ini adalah kenyataan yang powerful tuan-puan sekalian. Kalaulah saya cakap, wahai para wanita sekalian, jadilah isteri yang lemah lembut. Saya orang yang paling lemah lembut dengan suami saya. Mesti nak muntah. Maksudnya siapa saya nak declare saya sebaik-baik isteri? Tidak ada manusia di dunia ini. Tuan-puan pernah ke dengar motivator Mak Saleh bila dia boleh claim diri dia sebagai majikan terbaik? Dan saya contoh majikan terbaik. Ada tak kita jumpa mana-mana motivator boleh cakap macam tu? Tak ada. Never ever, takkan ada. Tapi bila Nabi sebut wa ana khairukum li ahli, dan akulah yang paling baik dengan ahli keluargaku, bermaksud hadis Nabi itu wahyu Allah. Nak menegaskan bahawa Nabi adalah contoh terbaik. Bukan suami je mencontohi Nabi, isteri pun kena mencontohi Nabi. Sebab Nabi itu contoh kepada lelaki dan perempuan, suami dan isteri. Maka Nabi kata, orang yang paling baik dengan kamu bukan bila kamu terbaik sekian, bijak sekian, dapat pencapaian sekian, tetapi bila kamu boleh jadi orang yang paling baik dengan ahli keluarga, paling lembut, paling santun, paling beri kasih sayang. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang boleh berikan sedikit kesedaran. Ada tak sedikit sentap-sentap ke tak ada langsung? Ada ya? Penting tu rasa sentap tu. Sebab daripada rasa itulah nanti akan ada kesedaran dan ada tindakan. Tapi kalau ceramah gelak-gelak je, lepas tu gembira, lepas tu bila balik apa ceramah tadi? Itu kita kena bimbang, takut ilmu itu bukan ilmu yang bermanfaat. Jadi bila ada sedikit sentap dan rasa, tolong suburkan rasa tu. Jangan habis ceramah habis. Lepas ni terus WhatsApp. Suami masing-masing ke, isteri masing-masing ke, I love you ke, I miss you ke. Tak sabarlah nak jumpa petang ni. Boleh tuan-tuan bagi WhatsApp macam tu? Oh, ada yang ngeleng terus. Takut isteri dia susah hati dapat mesej macam tu kan. Awak kenapa ni? Ke ada apa-apa ni? Subhanallah tuan-tuan sekalian. Maksud saya nak buat baik tak perlu bertangguh ya. Ataupun suami boleh mesej,
Yang nanti awak tak payah masak, petang ni saya masak. Orang yang tak bertangguh, walaupun masak air, masak Maggi tuan-tuan, okey lah. Maggi tak boleh sebut mami. Maggi kan boykot. Okey, masak mami. Sungguh tuan-puan sekalian, percayalah orang yang tidak bertangguh untuk buat perubahan, inilah yang paling cepat dapat hasil. Ramai orang okey nantilah, nanti tahu mati. Itu dah terlambat. Jadi sekarang ni gunakan telefon ni. Nak minta maaf ke? Sayang minta maaf lah pagi tadi tinggi sikit suara dekat awak. Saya nak jadi isteri yang baik. Walaupun dah beribu kali dah sebut ayat tu kan. It's okay. Itu adalah doa. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih semua. InsyaAllah bertemu lagi, tidak di dunia, di syurga. Amin ya rabbal alamin. Saya mendoakan dan kita sama-sama mendoakan. Allahumma ja'alna minan najihin, Allahumma ja'alna minas salihin, Allahumma ja'alna minal mustaghfirin, Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna min ibadikas salihin, Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami, pilihlah kami ya Allah untuk berada dalam kalangan orang-orang yang sabar, orang-orang yang sentiasa beristighfar dan bertaubat, orang-orang yang sentiasa melakukan amal soleh dan kebaikan, orang-orang yang sentiasa mendirikan solat dengan sempurna, orang-orang yang sentiasa istiqamah dengan sedekah, orang yang melakukan kerja dengan penuh integriti, orang yang amanah dalam tanggungjawab ya Allah. Ya Allah, jadikanlah para lelaki yang berada di dewan ini dan di mana sahaja ya Allah, yang melihat dan hadir secara maya ya Allah, menjadi seorang suami, seorang ayah, seorang lelaki yang soleh, yang beriman, yang amanah, yang bertanggungjawab ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lelaki seperti ini ya Allah, lelaki yang dekat denganmu, mendapat pertolonganmu, dan kurniakanlah lelaki seperti ini syurgamu ya Allah, tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya Allah, kurniakanlah buat para wanita di dalam dewan ini dan di mana sahaja yang hadir pada saat ini ya Allah, menjadi wanita yang solehah, penyejuk hati, penyejuk mata suami dan ahli keluarganya, menjadi wanita yang kuat dan tenang ya Allah, menjadi wanita yang boleh mengawal emosi dirinya ya Allah, menjadi wanita yang banyak memberi manfaat kepada keluarganya ya Allah, dan kurniakanlah ya Allah buat wanita, buat kami ini ya Allah, syurga yang abadi tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami sekeluarga di syurga-Mu ya Allah, tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kurniakanlah rizki yang barakah melimpah ruah yang mengalir umpama seperti air zam-zam yang tidak putus ya Allah. Kurniakan dan jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah, penyejuk hati dan penyejuk mata. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimas salah wa min zuriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah ya rabbal alamin. Demikian tadi perkongsiannya